TV KPM. Wow, banyaknya harta karun. Wah, kayalah kita. Siapa punya harta ni? Kayalah kita. Tak ada siapa yang nampak kita, Tuan Hamba. Kalau macam tu, kita boleh bahagikan harta karun ni. Jom. 1 untuk Tuan Hamba, 2 untuk saya. 1 untuk Tuan Hamba, 1 lagi untuk saya. Tuan Hamba, kenapa Tuan Hamba dapat lebih banyak daripada Hamba? Ini tidak adil. Apa kata, biar Hamba pula yang bahagikan. 1 untuk Tuan Hamba, 1 untuk Hamba. 3 untuk Tuan Hamba, 1 untuk Hamba. Apa pasal Tuan Hamba dapat lebih banyak daripada Hamba? Kalau macam ni, Hamba setuju sangat. Wahai manusia, apa yang sedang kamu lakukan ini? Siapa pula yang bercakap tu? Alamak. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini Ustazah kesayangan kita iaitu Ustazah Nur Suhaili Sapun. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, kabar baik. Aiman sihat? Saya pun baik Ustazah, Alhamdulillah sihat. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga kita ada juru bahasa isyarat iaitu Ustazah Nur Asmawati Maddin. Apa khabar Ustazah? Baik, terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5. Baik Ustazah, bukan saya seorang je yang akan bersama dengan anda semua pada hari ini. Ada juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Mungkin Ustazah boleh perkenalkan murid-murid. Wow, kacak bergaya pada hari ini. Boleh Ustazah kenalkan mereka? Okey, baiklah Aiman. InsyaAllah yang akan menemani kita pada hari ini adalah murid-murid daripada Maktab Tentera Diraja. Dan murid-murid ini berada dalam tingkatan 5. Diperkenalkan murid yang pertama, Syafiq. Bercita-cita untuk menjadi kapten kapal. Wow. Dan kita ada yang kedua, Azizul. Juga bercita-cita untuk menjadi kapten kapal. Dan yang ketiga, kita ada Farouk. Farouk ini insya-Allah bakal Panglima Angkatan Tentera. Dan yang terakhir kita ada Danish, iaitu bercita-cita untuk menjadi Panglima Tentera Udara. Wow, mereka ni lah orang kata barisan hadapan negara pada suatu hari nanti Ustazah kan? InsyaAllah. Tapi tadi Ustazah, nampak gaya macam kita dapat satu harta karun dan kita bahagi-bagi harta karun tadi Ustazah. Apa sebenarnya kaitan gimmick kita tadi dengan topik pembelajaran kita pada hari ini Ustazah? Baiklah Aiman, jadi apa yang kita buat tentang tadi hanyalah lakonan semata-mata. Anak-anak di rumah jangan buat perkara tersebut kerana apa yang kita akan pelajari pada hari ini, Ustazah yakin dan percaya anak-anak di hujung rancangan, di hujung pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah tidak akan berani untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi apa topik kita pada hari ini Ustazah? Insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari satu tajuk iaitu Ar-Raqib dan Asy-Syahid daripada bidang akidah tingkatan 5. Jadi ini adalah pelajaran yang ke-9 dan murid-murid bolehlah merujuk pada muka surat 74 sehingga 80 di dalam buku teks. Baiklah, boleh kita mulakan Ustazah? Baik, insya-Allah boleh. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, Ustazah ingin memperingatkan anak-anak di rumah maupun di talian untuk bersiap sedia dengan pen dan buku catatan pendidikan Islam supaya dapat mencatat isi-isi penting kita pada hari ini. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, insya-Allah di akhir pengajaran pada hari ini, murid-murid Ustazah harap dapat menyatakan maksud
Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Yang kedua, murid-murid dapat mengeluarkan dua dalil bagi menunjukkan Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Yang ketiga, murid-murid dapat mengeluarkan bukti bahawa Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Dan yang keempat, murid-murid dapat menerapkan, menjelaskan, mengaplikasikan kesan beriman dengan Allah bersifat Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Baiklah. Untuk subtopik yang pertama pada hari ini, murid-murid kita akan mempelajari maksud Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Murid-murid, apakah itu Ar-Raqib dan Asy-Syahid? Kedua-dua ini merupakan asma Allah Al-Husna. Apa pula asma Allah Al-Husna? Asma Allah Al-Husna ialah 99 nama-nama Allah yang indah, merangkumi semua sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Baiklah, kita lihat dahulu apakah maksud Ar-Raqib. Ar-Raqib ialah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan Allah Maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Untuk mudah mengingati maksud ini, Ustazah menyediakan satu formula untuk kamu, iaitu MMPKM. MMPKM. Jadi ini adalah formulanya. Yang kedua, Asy-Syahid. Apa pula maksud Asy-Syahid? Asy-Syahid ialah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan Allah Maha menyaksikan perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluk serta tiada satu pun yang tersembunyi daripadanya. Dan formula yang Ustazah gunakan di sini ialah MMPMUMTT. Maha menyaksikan perbuatan, mendengar ucapan makhluk, tiada tersembunyi. Jadi, untuk menjawab soalan maksud, murid-murid perlu memastikan setiap perkataan ini mesti ada dalam jawapan untuk mendapat markah penuh dalam peperiksaan. Baiklah, Aiman. Ya, Kita dah Ustazah. mempelajari maksud, maka kita tiba pada sesi uji. Okey. Uji pemahaman dan sama ada murid kita pada hari ini ingat ataupun tidak dengan pelajaran yang kita pelajari. Baik. Aiman nanti tolong bantu Ustazah. Kita akan berikan ganjaran wang emas, wang besar kepada murid-murid yang boleh menjawab. Baiklah. Okey. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Uji minda. Nyatakan pengertian Ar-Raqib. Siapa Ada nak cuba? sesiapa yang nak cuba menjawab? Alright. Syafiq lah. Syafiq. Okey, dipersilakan Syafiq. Jadi berdasarkan formula yang Ustazah bagi tadi, iaitu MMPKM. M yang pertama adalah Maha, M yang kedua mengawasi, P perbuatan, K keadaan dan M makhluk. So jadi ayat penuhnya adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluknya. Alhamdulillah, mumtaz. Tahniah ya. Tahniah Syafiq kerana berjaya menjawab dengan tepat. Kita bagi ganjaran untuk Syafiq. Okey, satu Ustazah? Ya, Baik. satu kita bagi Tahniah. untuk Syafiq. Okey, nanti kita lihat tabung siapa yang paling banyak hari ini. Ya, Okey, betul. baik. Seterusnya soalan uji minda yang kedua. Nyatakan pengertian Asy-Syahid. Ada siapa yang nak cuba? Saya Ustazah Danish. Okey, Danish. Dipersilakan, Danish. Menurut formula yang Ustazah beri sebentar tadi, MMPMUMTT. M yang pertama, Maha. M yang kedua, menyaksikan. P, perbuatan. M, makhluk. U, ucapan. M, mendengar. T, tiada. T, tersembunyi. Sila bacakan, Danish. So, pengertian Al-Syahid ialah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan Allah Maha menyaksikan segala perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluknya serta tiada satu pun yang tersembunyi daripadanya.
Alhamdulillah. Nampaknya Aiman tidak syak lagi. Murid-murid di talian dapat menguasai dengan baik maksud perkataan Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Dan Ustazah harap murid-murid di rumah juga dapat menguasai pelajaran maksud kita pada hari ini. Kita jangan lupa Aiman Okey, berikan baik. ganjaran tahniah untuk Danish. Baiklah, 1 untuk Danish. Baik Ustazah, jadi kita dah dapat kuasai dah berkaitan dengan pengertian dan maksud pembelajaran kita pada hari ini, Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Setiap perbuatan kita akan dilihat oleh Allah SWT. Selepas ini lebih banyak perkongsian yang akan Ustazah berikan kepada kita, tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Cantiknya pemandangan ni. Cantiknya pulau ni. Mujur bawa teropong. Jauhnya lah pantai ni. Selamatlah naik kuda. Sempat juga sampai dekat pantai ni. Jom kita tengok ada pemandangan cantik tu. Dekat mana? Dekat mana tu? Di sana tu. Oh, pakai teropong baru nampak. Ush, cantik betul lah pantai ni. Oh, ada pulau dekat ujung sana tu. Ya. Lah, kita dah masuk dalam kelas pembelajaran lah Ustazah. Ya. Murid-murid kita pun tertanya-tanya. Apa benda lah yang kita tengok pada hari ini. Baik, kita dah jemput semula murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Okeylah. Baik Ustazah. Tadi kita dah tengok dah pemandangan yang cukup cantik di tepi pantai tadi Ustazah kan. Tapi Ustazah, kenapa Ustazah pakai teropong tu? Kalau tak pakai teropong, tak nampak ke? Okey, jadi di sini Ustazah ingin menekankan tentang konsep betapa kita walaupun kita boleh melihat, walaupun kita boleh menyaksikan, tetapi apa yang kita ada itu segalanya terbatas dan kita memerlukan satu alat ataupun bantuan untuk melihat sesuatu yang lebih jauh lagi. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana pula kuasa Allah. Bila kita mengatakan Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib, Allah bersifat dengan Asy-Syahid, Allah mengawasi dan Allah menyaksikan sesuatu tanpa bantuan apa-apa alat sekalipun. Jadi anak-anak murid di rumah dan juga di talian, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita dan kita kena ingat bahawa Allah sentiasa ada dan mengawasi tindak tanduk kita. Ustazah, jadi apa dalil dia ataupun apakah bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu mempunyai sifat Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid? Baiklah Aiman, mari kita masuk kelas. Okey, silakan Ustazah. Okey, Ustazah akan meneruskan pelajaran pada hari ini. Anak-anak di rumah, jangan lupa pen dan buku catatan pendidikan Islam. Kita akan meneruskan pada hari ini pada dalil yang menunjukkan betapa Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib dan Asy-Syahid yang kita ambil daripada petikan Al-Quran dan juga hadis. Baik, untuk dalil nakli yang pertama. Jadi Ustazah nak minta bantuan Aiman daripada murid-murid Ustazah di talian. Okay, siapa yang rasa-rasa sukarela nak memperdengarkan bacaan petikan ayat ini? Okey. Saya Ustazah Azizul Ustazah. Okey, baik Azizul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Maksudnya, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, mewafatkanku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Maidah. Alhamdulillah, tahniah, pandai Azizul membacakan, mengalunkan potongan ayat tadi. Apa kata kita bagikan juga
penghargaan, Aiman. Okey. Okey, kita bagi penghargaan wang besar, duit emas untuk Azizul. Baiklah. Daripada dalil ini jelas menunjukkan bahawa Allah ini tadi adalah bersifat dengan Ar-Raqib. Allah mengawasi segala tindakan kita dan apa sahaja yang dilakukan oleh kita. Baik, kita lihat pula dalil nakli yang kedua daripada petikan hadis. Okey, dan ada siapa yang ingin bantu Ustazah untuk membacakan hadis ini? Okey, silakan. Okey. Dari nakli Allah Subhanahu Wa Taala Raqib. Maksud Allah Abdullah bin As-Samad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, iman yang paling afdal bahawa engkau mengetahui Allah bersamamu walau di mana pun engkau berada. Riwayat At-Tabrani dan Abu Naim. Okey, terima kasih Syafiq. Baik, Aiman, kita bagi penghargaan. Terima kasih Syafiq atas bacaan tadi. Baiklah anak-anak. Okey. Allah bersifat dengan Ar-Raqib. Okay, bagaimana kita mengetahui Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib adalah dengan cara kita sentiasa sedar dan kita sentiasa tahu bahawa Allah ada bersama kita. Jadi sebenarnya dengan mengamalkan, dengan merasakan kehadiran Allah ini tadi dapat menjadi penghalang untuk kita melakukan sesuatu tindakan yang di luar batasan dan sentiasa beringat tentang apakah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Orang mukmin yang bertakwa sudah pastilah merasa takut kepada Allah. Dan seperti mana pada satu kisah iaitu Ibnu Umar yang mana menangis sehingga buta matanya asbab daripada merasa takut dengan Allah. Jadi seorang pemuda merasa pelik. Mengapa Ibnu Umar asyik menangis? Dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, mengapa kamu sering menangis?" Maka dijawab oleh Ibnu Umar, alangkah matahari pun turut menangis kerana takut kepada Allah. Maka anak-anak, hendaklah kita sedar ketika kita melakukan sesuatu, ada Allah yang sentiasa mengawasi kita. Baiklah, seterusnya dalil nakli Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Okey, dipersilakan ada murid-murid yang ingin membantu Ustazah. Okey, dipersilakan. Saya Ustazah Faruk. Okey Faruk, dipersilakan Faruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Shadaqallahul azim. Maksudnya, bertanyalah, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Katakanlah, Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Surah Al-An'am ayat 19. Okey, ini dia pandai baca. Baik, Alhamdulillah. Tahniah Faruk atas bacaan sebentar tadi. Boleh kita bagi ganjaran kerana keberanian Faruk untuk mengalunkan bacaan. Baiklah, daripada ayat ini jelaslah bahawa Allah itu adalah selayaknya yang menyaksikan sesuatu. Dan ayat ini juga turut menjelaskan bahawa Allah itu menyaksikan bahawa antara aku dengan kamu, maksudnya antara hubungan sesama manusia, antara hubungan sesama dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Allah itu Maha menyaksikan. Baiklah, kita pergi kepada dalil yang seterusnya. Dalam dalil ini Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, yang mana mafhum hadis ini maksudnya sesungguhnya seorang lelaki daripada Bani Israel telah meminta daripada salah seorang mereka untuk meminjam wang sebanyak 1000 dinar. Maka dia pun mengatakan, datangkan kepadaku seorang saksi agar dia menyaksikan bahawa kamu telah meminjam daripadaku 1000 dinar. Maka lelaki tersebut pun menjawab, cukuplah hanya Allah menjadi saksi. Jadi jelas di sini bukti yang menunjukkan bahawa setiap daripada kita, jika keimanan kita itu terletak hanya pada yang satu, maka kita tidak akan meragu-ragukan bahawa Allah sedang menyaksikan tiap sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Baiklah, kita teruskan kepada sesi Siapakah Jutawan? Siapakah jutawan? Siapakah jutawan? Okay, jadi untuk kali ini Ustazah ingin murid-murid meneka dalil yang diutarakan di sini adalah dalil untuk Ar-Raqib atau Asy-Syahid. Baik, untuk dalil yang pertama,
daripada surah Al-An'am ayat 19. Agak-agaknya dalil ini merujuk kepada Ar-Raqib atau Asy-Syahid. Siapa nak cuba? Saya Ustaz Danish. Okey Danish. Saya rasa dalil ini menunjukkan bahawa dalil Allah bersifat Al-Syahid. Okey, kenapa Danish kata ini adalah dalil Asy-Syahid? Sebab dalam ayat ni Allah berkata Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum. Tanyalah apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Katakanlah Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Okey, jadi sebenarnya Danish, sebenarnya murid-murid mudah saja untuk kita kenal pasti dalil untuk sama ada untuk membuktikan Allah itu bersifat Ar-Raqib atau Asy-Syahid. Apabila murid-murid dapat melihat perkataan syahadah ataupun syahidun. Ya, dua perkataan ini menunjukkan dalil ini adalah Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Baiklah, kita pergi soalan yang kedua. Sebelum itu, jangan lupa untuk memberikan ganjaran kepada Danish kerana keberaniannya. Okey, Tanya. Okey, dan kita pergi kepada soalan siapakah jutawan seterusnya. Baik, ini adalah surah Al-Ma'idah ayat 117. Rasa-rasa ayat ini merujuk kepada dalil Allah bersifat Ar-Raqib atau Asy-Syahid. Okey Syafiq, tak sabar nampaknya Syafiq nak jawab. Apa dia? Jawapannya Syafiq. Jadi dalil tersebut menunjukkan bahawa dalil Allah bersifat Ar-Raqib Ustaz. Okey, macam mana awak tahu ini adalah Allah bersifat Ar-Raqib? Okay. Sebenarnya dalil tersebut boleh digunakan kepada dua-dua sifat Allah iaitu Ar-Raqib dan Syahid sebab dah ada perkataan Syahid dengan Ar-Raqib kat ayat dia juga. Oh, okey. Oh, Danish nampak di sini ada Ar-Raqib, di sini ada Syahid, ya. Okey, benar tu Danish. Benar tu Syafiq. Sebenarnya ini adalah ayat yang menunjukkan dalil kepada Allah bersifat dengan Ar-Raqib, dan boleh juga digunakan untuk Asy-Syahid. Baik, Aiman, tolong bantu Ustazah. Kita beri wang besar untuk Syafiq. Okey, baik. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya, dalil yang merujuk kepada potongan hadis mengenai apakah iman yang paling afdal. Baik, siapa nak cuba? Saya Ustaz Faruk. Siapa tu? Okey, Faruk dulu. Okey, Faruk. Okay. Jawapan saya, dalil ini merujuk kepada Allah bersifat Ar-Raqib Ustaz. Allah bersifat dengan Ar-Raqib kerana Allah mengetahui apa pun yang kita lakukan walau di mana pun kita berada. Bagus, betul tu Faruk. Kita bagi satu duit shilling untuk Faruk. Dan soalan yang terakhir, siapakah jutawan daripada potongan hadis yang menunjukkan Rasulullah telah bersabda mengenai seorang lelaki daripada Bani Israel tentang urusan peminjaman wang. Jadi di sini, apakah dalil yang bersesuaian sama ada untuk Allah itu bersifat Ar-Raqib atau Asy-Syahid? Ada siapa yang nak cuba? Saya Azizul Ustaz. Okey, Azizul. Dipersilakan Azizul. Jawapannya ialah dalil tersebut ialah dalil Allah bersifat Asy-Syahid. Asy-Syahid, kerana di sini jelas menyatakan Allah telah menjadi saksi. Okey, baik. Tahniah Azizul dan kita berikan ganjaran untuk Azizul. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok ganjaran-ganjaran kat sini menunjukkan bahawa murid-murid kita ni cukup cakna dan cukup faham apa yang Ustazah terangkan pada topik kita pada hari ini berkaitan dengan dalil-dalil berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu maksud Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Baik, banyak lagi yang akan Ustazah kongsikan selepas ini. Apa saja yang akan kita percayai, pastikan ianya berdalil. Baiklah para penonton, setiap apa yang kita nak pegang dan kita percaya, pastikan ada dalil. Kita berehat seketika di Dek TV KPM.
betul kereta atas jalan ni. Laju betul kereta tu. Ui, nanti kena speed trap nanti. Aiman buat apa tu Aiman? Ustazah, saya sedang mengawal lalu lintas sebab sekarang ni kan musim orang kereta banyak ni, banyak yang bawa laju. Penting juga. Banyak juga fungsi kamera litar tertutup ni Aiman. Barulah orang tak berani nak bawa laju, Ustazah. Selain daripada tu, dia berkait dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Apa tu, Ustazah? Iaitu berkait dengan Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Boleh kita teruskan lagi, Ustazah? Boleh. Okey, dipersilakan. Okey, dan insya-Allah murid-murid di rumah maupun di talian, pada subtopik yang seterusnya kita akan mempelajari bukti yang menunjukkan Allah itu sememangnya bersifat dengan Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Baiklah, anak-anak, apa yang kita lihat tadi, kamera litar tertutup, bahawa kita ini manusia anak-anak sentiasa rasa takut untuk melakukan kesilapan dan akan kadang-kadang berpura-pura melakukan kebaikan akibat daripada adanya kamera litar tertutup, dan kita akan sentiasa melakukan sesuatu dengan berhati-hati dan berwaspada. Baiklah anak-anak, jadi untuk bukti Allah itu bersifat Ar-Raqib. Apa itu Ar-Raqib? Ingat lagi tak yang Ustazah ajarkan tadi? Jadi Ar-Raqib itu ialah Allah Maha mengawasi segala tindakan dan perlakuan kita. Ada dua keadaan yang menunjukkan, yang membuktikan Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib. Yang pertama, pada aspek kepatuhan kepada perintah dan larangan Allah. Berdasarkan kepada surah Al-Ahzab ayat 52, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Sadaqallahul azim. Daripada ayat ini jelaslah menunjukkan sesungguhnya Allah sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Dalam hal ini anak-anak, ketika Allah telah memberikan perintah-perintah yang patut seorang Muslim, seorang mukmin itu kerjakan, maka kita hendaklah akur kepada perintah Allah, kerana Allah ada sentiasa bersama dengan kita mengawasi segala perintah dan larangannya, sama ada dikerjakan dengan sempurna ataupun tidak oleh manusia. Yang kedua, bukti yang menunjukkan Allah itu bersifat Ar-Raqib adalah Allah mengawasi aspek hubungan sesama manusia. Jika tadi kita ada hablum minallah, hubungan dengan Allah, pada kali ini Allah mengawasi juga hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Menerusi potongan ayat iaitu surah An-Nisa ayat 1. Dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan pada ayat ini jelaslah menunjukkan Allah sentiasa mengawasi kamu. Jadi dalam ayat ini diperjelaskan, ayat ini adalah mengenai Allah telah menjadikan Nabi Allah Adam. Daripada Nabi Allah Adam, Allah menjadikan Hawa. Kemudian daripada dua hamba Allah ini berkembang biaklah manusia. Jadi anak-anak, yang putih, yang hitam, kita daripada ibu dan ayah yang sama. Mengapa kita hendak berkelahi dan kenapa kita hendak bertelagah? Asbab daripada kerakusan dan ketamakan. Maka Allah itu sentiasa mengawasi kita, sama ada kita menjaga ataupun tidak hubungan kita dengan sesama manusia. Baiklah, seterusnya, Ustazah teruskan Aiman. Silakan Ustazah. Kita ingin belajar pula bukti-bukti Allah itu bersifat dengan Asy-Syahid. Ada 4 yang menunjukkan, yang membuktikan Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Yang pertama dari aspek Rasul. Apakah dia? Iaitu Allah telah menyaksikan perutusan Rasul ke atas umatnya. Bila mana Allah mengutuskan Rasul kepada umatnya, maka Allah lah sebaik-baik penyaksian ke atas perutusan tadi. Yang kedua, menerusi kata kunci hitung.
apa yang dihitung? Allah menjadi saksi dan menghitung amal perbuatan manusia. Oleh itu, saksi hitung ini adalah dia menerusi apabila tibanya hari perhitungan kelak di mahsyar kelak, Allah akan menghitung dan menunjukkan segala amal perbuatan kita. Walaupun kita terlupa akan amalan tadi, tetapi Allah telah mengira setiap daripada perbuatan, perkataan yang kita lakukan di dunia. Yang seterusnya menerusi kata kunci nyata dan tersembunyi. Nyata. Daripada kata kunci ini menunjukkan Allah menjadi saksi terhadap perkara yang nyata maupun yang tersembunyi. Sejauh mana pun kita hendak bersembunyi, tetapi tiada satu pun yang boleh menghalang Allah daripada menyaksikan perlakuan kita. Dan yang terakhir menerusi kata kunci munafik. Menerusi kata kunci ini jelas menunjukkan Allah itu menjadi saksi pembohongan orang munafik. Sebagus mana pun seseorang manusia yang munafik ini berpura-pura menjelaskan keimanannya, menjelaskan ketakwaannya, tetapi Allah melihat apa yang telah dinyatakan, disaksikan tadi, dan Allah menyaksikan semua itu hanyalah pembohongan semata-mata. Baiklah anak-anak, Ustazah yakin dan percaya murid-murid di rumah ataupun di talian telah dapat menguasai bukti-bukti ini. Apa kata kita pergi kepada soalan seterusnya mengenai tajuk bukti. Jadi pada hari ini, Aiman, kita ada peta pemikiran. Di sini Ustazah membawakan satu kisah penceritaan tentang seseorang bernama Abu. Apa yang Abu lakukan setiap hari. Daripada penceritaan ini, Ustazah ingin murid-murid keluarkan apakah bentuk keimanan Abu yang menjurus kepada keimanan Abu kepada Allah bersifat Ar-Raqib. Sama ada ia adalah aspek hubungan dengan Allah, mengakui, mengawasi segala perintah atau larangan Allah, ataupun hubungan sesama manusia. Sama ada Abu faham keimanannya pada Allah itu adalah Allah Maha mengawasi hubungan sama manusia. Baiklah, bersedia murid-murid, kita hendak berjalan ni daripada satu masa ke satu masa tentang kisah Abu. Baiklah, yang pertama, Abu mula bangun daripada pukul 6 pagi sehingga 7 pagi. Apa yang Abu lakukan adalah bangun tidur, menguruskan diri, dan Abu tidak lupa untuk menunaikan solat subuh. Pada pandangan murid-murid, apakah aspek keimanan Ar-Raqib yang betul untuk situasi yang pertama? Syafiq lah. Saya Danish. Oh, Syafiq. Syafiq sebut dulu, kita bagi peluang pada Syafiq. Silakan. Jadi kita nampak menunaikan solat subuh, maksudnya kepatuhan Abu kepada perintah Allah. Alhamdulillah, ahsanta. Baik, Aiman, kita bagi wang emas kepada Syafiq. Okey, baik. Okey, tahniah Syafiq. Okey, seterusnya kita mulakan cerita kita lagi. Abu pergi ke sekolah, belajar dan berjumpa dengan rakan-rakan, berjumpa dengan guru di sekolah dan juga pekerja ataupun staf-staf yang ada di sekolah. Apakah bukti keimanan Abu ini kepada aspek dalam Ar-Raqib? Saya Danish. Okey, Danish. Abu percaya Allah mengawasi hubungan Abu sesama manusia. Okey, bagus. Mumtaz. Kita bagi satu wang emas kepada Danish. Seterusnya, Abu pulang daripada sekolah pada pukul 2 petang. Dan pukul 2 hingga 3 petang ini, Abu mula berehat. Dan tidak lupa juga, Abu cepat-cepat menunaikan solat zuhur kepada Allah dan kemudian makan dan rehat. Jadi situasi ini menunjukkan kefahaman dan keimanan Abu dari aspek yang mana sebenarnya? Okey. Saya Azizul Ustazah. Azizul. Okey, Azizul. Kepatuhan kepada perintah Allah. Kepatuhan kepada perintah Allah. Di mana rasanya Azizul yang menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah tadi? Waktu dia solat zuhur Ustazah. Okey, alhamdulillah. Betul tu Azizul. Okey, Aiman,
kita bagikan satu duit shilling untuk Azizul. Okey, dan seterusnya, okey, kita lihat kepada situasi yang seterusnya. Abu dah mendapatkan semula tenaganya, okey, dan kemudian pada pukul 11 petang Abu berjumpa pukul 5 petang hingga 7 petang. Abu berjumpa dengan rakan-rakan, berjumpa dengan jiran, bermain untuk menyihatkan tubuh badan. Pada pandangan murid-murid, apakah menunjukkan keimanan yang aspek Ar-Raqib ini tadi? Siapa nak cuba? Saya Ustazah Faruk. Okey Faruk, dipersilakan Faruk. Bukti keimanan Abu pada waktu ini ialah menjaga hubungan sesama manusia. Ustazah. Okey, bagus. Jadi kita berikan satu ganjaran untuk Faruk. Jadi di sini betul lah kerana kita hendak Abu ini hendak menjaga hubungan sesama manusia, terutama orang-orang yang terhampir dengannya, dengan mak ayah, dengan jiran-jiran dan juga dengan rakan-rakan. Dan pada 11 malam Abu tidak lupa 7 hingga 9 malam untuk menunaikan solat maghrib, mengaji Al-Quran selepas itu dan menunaikan solat isyak. Pada pandangan murid-murid, situasi ini dekat dengan keimanan Abu terhadap Allah bersifat dengan Ar-Raqib yang mana. Oh tu dia, tu semua. Kan, okey. Tu dia. Yang mana ni? Okey. Apa kata Ustazah minta Azizul pula bagi jawapan? Jawapan dia adalah kepatuhan pada perintah Allah, Ustazah. Kepatuhan kepada perintah Allah jelas, terang, nyata lagi bersuluh, dan Ustazah yakin dan percaya semua anak-anak memahami dan dapat menguasai tajuk ini dengan baik. Ini Baiklah. semangat ni yang kita nak, Ustazah. Ya, semangat ini yang kita nak. Bagus Nanti Ustazah, semangat ini Alhamdulillah. Baik. Dan seterusnya, Aiman, kita uji pula untuk carta yang menunjukkan pelajar faham tentang bukti Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Tadi Ustazah ada terangkan tentang kata kunci tertentu untuk mudah murid-murid mengingati apakah bukti Allah bersifat Asy-Syahid. Maka kita pergi kepada yang pertama dengan kata kunci Rasul. Siapa nak jawab? Saya Ustazah, Syafiq Ustazah. Okey, Syafiq, dipersilakan Syafiq. Allah menjadi saksi kepada perutusan Rasul ke atas umatnya, ya Ustazah. Okey, kita bagi betul tu Syafiq, tahniah. Kita bagi satu untuk Syafiq. Dan yang kedua dengan kata kunci hitung. Apakah yang hendak dihitung? Azizul, Ustazah. Okey dia. Danish. Kita bagi dekat Danish pula. Allah menjadi saksi dan hitung amal perbuatan. Alhamdulillah. Betul tu. Ahsanta. Okey, kita bagi satu untuk Danish. Dan yang ketiga nyata. Apa yang nyata? Azizul, Ustazah. Okey Azizul. Dipersilakan Azizul. Allah menjadi saksi setiap perkara nyata ataupun yang tersembunyi. Okey, betul tu. Okey, dan kita bagi satu untuk Azizul. Dan yang keempat berkenaan dengan kata kunci munafik. Apakah dia? Siapa nak cuba? Saya Ustazah Faruk. Okey Faruk. Allah menjadi saksi pembohongan orang-orang munafik. Okey, betul tu. Dan kita berikan ganjaran untuk Faruk. Okey, baik Ustazah. Kalau kita ni biasa depan orang nak buat yang terbaik, tapi bila nampak tak ada orang. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM bersama dengan Ustazah Nur Suhaili. Untuk segmen kali ini Ustazah, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, baiklah, terima kasih Aiman. Dan untuk kali ini kita ingin mencapai objektif yang keempat kita pada hari ini, iaitu kesan. Kita ingin menceritakan tentang apakah kesan-kesan yang diperolehi sekiranya seseorang itu beriman kepada Allah. Aiman? Ya Ustazah. Selangkah kita menghampiri Allah, 1000 langkah Allah menghampiri kita. Baiklah anak-anak, janganlah kita membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Fokus pada kelas Ustazah supaya Allah sentiasa mendekati dan kita sentiasa mendekati Allah. Baiklah, seterusnya kesan beriman kepada Allah bersifat dengan Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Yang pertama, sentiasa berwaspada dalam semua keadaan zahir ataupun batin. Seseorang yang percaya bahawa Allah itu ada, mengawasi dan menjadi saksi kepada perlakuannya, maka dia berwaspada dalam segala tindak tanduknya. Yang kedua,
Seseorang yang yakin Allah mengawasinya, maka dia akan sentiasa berusaha melakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah, bersifat ar-raqib dan asyahid, merasakan Allah sentiasa mengawasi dan menyaksikan perbuatan sama ada secara terang maupun yang tersembunyi. Baiklah anak-anak, ini adalah kesan yang dapat ustazah gariskan supaya menjadi iktibar kepada kita. Dan seterusnya, ustazah ingin menguji murid-murid di rumah dan juga di talian. Agak-agaknya setelah kita mempelajari Allah itu bersifat dengan ar-raqib dan juga asyahid. Setelah memahami bahawa Allah itu bersifat ar-raqib dan asyahid, bagaimanakah anda mengaplikasikan keimanan ini dalam kehidupan seharian sebagai seorang murid? Baiklah, ustazah minta kerjasama daripada murid di talian untuk menjawab, untuk mencuba jawab. Okey, siapa tu? Saya sudah Azizul nak jawab. Dipersilakan. Setelah memahami bahawa Allah itu bersifat ar-raqib dan asyahid, saya akan sentiasa mengamalkan perintah Allah seperti solat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Okey, alhamdulillah. Nampak di sini penekanan terhadap ibadah-ibadah yang telah diperintahkan kepada Allah oleh Allah kepada Azizul dan juga kita semua. Baik, apa kata kita dengar daripada jawapan yang lain? Saya Ustazah Farouk. Okey, dipersilakan Farouk. Cara saya mengaplikasikan keimanan saya dalam kehidupan seharian ialah saya akan sentiasa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Contohnya seperti ibu, ayah, guru-guru dan rakan-rakan saya, Ustazah. Alhamdulillah. Jadi ingat, kita dari asal yang sama, mengapa hendak kita bermasam muka? Betul tu Farouk, Ustazah setuju dengan Farouk. Sebelum Ustazah terlupa, Aiman, apa kata kita berikan ganjaran untuk Azizul dan Farouk yang telah menjawab sebentar tadi. Okey, dan kita pergi kepada pandangan yang seterusnya. Daripada Syafiq siapa? lah. Okey, Syafiq, dipersilakan Syafiq. Sebagai seorang murid yang telah memahami maksud nama Allah ar-raqib dan asyahid, saya akan sentiasa berhati-hati untuk melakukan sesuatu kerana saya yakin ya Allah menyaksikan segala perbuatan saya, Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustazah yakin dan percaya murid-murid di rumah juga mempunyai perasaan yang sama macam Syafiq. Kita berikan ganjaran untuk Syafiq. Okey, baik Ustazah. Okey, terima kasih Aiman. Dan Ustazah nak dengar juga jawapan daripada siapa yang belum? Danish untuk memberikan pandangannya. Dipersilakan Danish. Sebagai seorang pelajar dan seorang Muslim yang sejati yang memahami Allah bersifat al-syahid dan ar-raqib, saya akan belajar bersungguh-sungguh tanpa paksaan daripada sesiapa pun kerana saya yakin Allah menyaksikan dan tidak akan mensia-siakan usaha saya. Terima kasih Ustazah. Masya Allah. Jadi di sini Ustazah yakin. Tahniah kepada Danish di atas jawapan tadi dan kita berikan ganjaran untuk Danish. Baiklah murid-murid di rumah dan di talian, sebenarnya innamal a'malu binniyat. Sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita laksanakan adalah berpaksikan kepada apa yang kita niatkan. Sekiranya kita lakukan tadi keikhlasan tadi semata-mata kerana Allah, maka kita akan lakukan sesuatu perkara tadi bukan atas paksaan, bukan atas dorongan sesiapa, tetapi atas orang kata muhasabah diri sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk hidup kita. InsyaAllah, Ustazah sentiasa mendoakan anak-anak di rumah ataupun di talian akan berjaya dalam peperiksaan SPM nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Baik Ustazah, mungkin kita nak dengar ada tak rumusan daripada murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, betul tu Aiman. Jadi Ustazah rasa ada sesiapa yang dapat memberikan kesimpulan daripada apa yang kita dah pelajari sepanjang tempoh kelas kita pada hari ini. Jadi ada sesiapa yang ingin memberikan kesimpulan pelajaran pada hari ini? Farouk. Okey, baik. Dipersilakan Farouk. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat mempelajari maksud dan kefahaman saya tentang keimanan bahawa Allah itu bersifat ar-raqib dan asyahid. Oleh itu, saya akan sentiasa melakukan yang terbaik dalam apa jua keadaan sekalipun, sama ada diperhatikan orang ataupun tidak, kerana Allah sentiasa ada bersama-sama dengan saya.
Okey. Okey, alhamdulillah. Baiklah. Ahsanta mumtaz anak-anak didik ustazah. Baiklah. Jadi maknanya mereka ni dapat faham dengan baik apa yang dipelajari pada hari ini, dan mungkin kita nak dengar juga apakah kesimpulan dan rumusan daripada topik kita pada hari ini daripada ustazah. Okey, baiklah ya. Murid-murid, marilah kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, kita mulakan dengan subtopik yang pertama mengenai maksud. Okey, maksud Allah bersifat dengan Ar-Raqib dan Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Penting untuk kita betul-betul memahami kedua-dua asma Allah Al-Husna ini agar hidup kita ini sentiasa terpandu untuk melakukan kebaikan, sama ada di hadapan atau di belakang orang. Sama ada kita melakukan ini adalah untuk kebaikan orang atau kebaikan diri sendiri, tapi itu semua yang paling penting sekali adalah asbab keikhlasan kepada Allah, kerana kita yakin Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Jadi pada hari ini kita telah mengulas tentang Ar-Raqib. Apa itu Ar-Raqib? PKM, Maha mengawasi perbuatan keadaan makhluk. Jadi murid-murid, gunakanlah formula ini agar murid-murid terpandu untuk menjawab soalan maksud Ar-Raqib dalam peperiksaan nanti. Kemudian kita belajar tentang Asy-Syahid. Apa itu Asy-Syahid? PM, TT. Maha menyaksikan, Maha menyaksikan segala perbuatan makhluk dan juga ucapan yang kita lontarkan, okey, sama ada yang tersembunyi atau yang nyata, dan tadi satu pun yang kita boleh sembunyikan daripada Allah. Baiklah, seterusnya kita telah pun mempelajari dalil. Apa itu dalil? Dalil adalah petikan daripada Al-Quran maupun potongan daripada hadis yang membuktikan, yang menunjukkan Allah benar-benar bersifat dengan Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Jadi pada kelas tadi ustazah telah menerangkan dan kawan-kawan di talian juga telah membantu murid-murid untuk memahami tentang dua dalil potongan daripada Al-Quran, dua dalil potongan daripada hadis. Okey, dan seterusnya kita belajar juga tentang bukti. Apakah dia bukti Allah bersifat dengan Ar-Raqib? Ada dua aspek anak-anak. Yang pertama, Allah Maha mengawasi hablu minallah. Hubungan dengan Allah iaitu sama ada kita melakukan perintah dan serta menjauhi larangan Allah ataupun tidak setelah Allah peringatkan kepada kita. Yang kedua, dari aspek hablu minan nas, iaitu hubungan sesama manusia. Ingat anak-anak, siapalah kita untuk merasa sombong. Hendaklah kita sentiasa menjaga hubungan baik sesama manusia, sama ada dengan orang yang terhampir dengan kita ataupun orang yang kita jarang-jarang jumpa ataupun orang yang kita baru pertama kali berkenalan. Hendaklah kita menjaga tutur kata, menjaga akhlak yang mulia supaya menjadi contoh teladan yang baik untuk orang lain. Kemudian kita belajar juga bukti yang menunjukkan Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Apakah dia buktinya? Iaitu ada 4 kata kunci yang ustazah ingin awak tekankan. Iaitu yang pertama, Rasul. Apakah itu Rasul? Allah menyaksikan perutusan Rasul kepada umat manusia, bahawa Allah telah mengutuskan Rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan kebenaran. Yang kedua, dengan kata kunci hitung, iaitu untuk menghitung. Allah menjadi saksi hitung amal dan perbuatan manusia. Kemudian Allah menjadi saksi perkara nyata ataupun tersembunyi, dan Allah menjadi saksi pembohongan orang munafik. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang kesan, iaitu berwaspada sentiasa dengan amalan kita dan sentiasa berusaha melakukan yang terbaik. Baik Ustazah, bagaimana dengan prestasi pembelajaran murid-murid kita pada hari ini Ustazah? Okey, baiklah Aiman. Jadi di hadapan Aiman tadi, adalah tabung-tabung yang telah terisi dengan wang shilling yang menunjukkan betapa aktifnya penglibatan murid-murid dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita boleh nampak di situ. Okey, siapa agak-agaknya yang paling tinggi, yang paling banyak sekali tu Aiman? Okey, ini kalau kita tengok Danish dapat 5. Okey. Azizul pun dapat 5 juga. Syafiq dapat 6. Wow. Dan yang terakhir sekali Farouk dapat
4. Okey, jadi kita nampak di sini Aiman, tahniah kepada Syafiq kerana telah mendahului rakan-rakan yang lain. Okey, mumtaz Syafiq. Bagaimanakah murid-murid kita di rumah dan juga di studio untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah? Okey, baiklah, untuk murid-murid di rumah yang ingin mendapatkan bahan-bahan daripada pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk melayari laman sesawang Sumberku KPM. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nur Suhaili dan juga Ustazah Nur Asmawati dan juga murid-murid kita di studio dan juga di rumah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang Ustazah ajar pada hari ini. Kita buat bukan untuk manusia, tapi kita buat untuk mendapat keredaan ilahi. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Tidak ku fahami atau hatiku telah terkunci, tanpa ku sedari makin ku jauh dari ilahi. Bicara bergaya, tapi itu hanya sandiwara. Tutur kata indah, tapi itu hanya pura-pura. Satu-satu engkau semuanya memberikan cahaya. Mana Al-Fatihah, mana Yasin, mana Al-Waqiah. Pilih kata hati atau jalan nafsu yang menggila. Cari makna kata, berani menyuluh jalan hidayah. Allah